seterusnya kita masuk kepada macam mana kita nak ungkapkan suatu nisbah tu dalam bentuk termudah. Okey, dekat sini bila kita nak cari satu nisbah dalam bentuk termudah, kita boleh guna sama ada FSTB ataupun GSTK. Yang mana yang ni kita dah belajar dalam bab 2. Kita tengok kepada contoh 4. Dalam contoh 4 dia bagi 8 soalan A. Contoh 4 dalam soalan A dia bagi 800 gram dinisbahkan kepada 1.8 kg. Okey, bila kita dah belajar kalau nisbah berbeza unit, kita kena ubah bagi dalam bentuk unit yang sama. Okey, jadi kita boleh tukar 1.8 gram ni kepada 1.8 kilogram ni kepada gram, yang mana kita kena darab 1000 untuk dapatkan nilai dia dalam bentuk gram. Okey, jadi nilai dia dalam bentuk gram berapa? 1800 gram. Okey, so kita dah dapat dah. So kita akan tulis 800 dinisbahkan kepada 1800. So kita nak cari berapa nisbah termudah dia. Nisbah dalam bentuk termudah dia. Jadi kita akan guna FSTB. FSTB iaitu kita, okey, bila dekat sini ada 2 kosong. Jadi kita ada 2 kosong dekat sini. Maksudnya dalam unit ratus. So kita boleh abaikan kosong-kosong ni, kita ambil 8 dengan 18 saja untuk cari nilai FSTB, yang mana kita dah belajar dalam bab 2. Nak cari nilai FSTB kita kena faktorkan dia. Okey, jadi mula dengan faktor 2. So 2. Jadi 8 bahagi 2 4. 8 bahagi 2 4. 18 bahagi 2 9. Okey, jadi inilah nisbah bagi 8, 4 dan 9. Okey, so kita kena buat apa? Kena bahagi dengan 2. So 800 ni nisbahkan kepada 1800. Kita bahagi dengan, tadi kita ambil 8 dengan 18 je. So dapat 2. Kalau 800 jadi 200. So bahagi dengan 200. So kita masukkan balik. Jadi 800 bahagi 200 kita akan dapat 4. Dan 1800 bahagi 200 kita akan dapat 9. Jadi nisbah terkecil dia ataupun nisbah dalam bentuk termudah dia ialah 4 nisbah 9. Okey, macam tu juga dengan soalan B. Soalan B dia bagi nisbah dalam bentuk nombor iaitu 32 dinisbahkan kepada 24 dinisbahkan kepada 20. Okey, nak cari nisbah termudah, kita kena cari dalam bentuk faktor sepunya terbesar, iaitu kita buat macam tadilah, 32, 24 dan 20. Okey, mulakan dengan pembahagian faktor 2. Jadi 32 bahagi 2 kita akan dapat berapa? 16. 24 bahagi 2 kita akan dapat 12 dan 20 bahagi 2 kita akan dapat 10. Okey, okey. 16, 12 dan 10 kita boleh bahagi secara serentak, iaitu dengan 2, dengan sifir 2. Jadi 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Dan 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Okey, 8, 6 dan 5 tak boleh dibahagikan secara serentak. Jadi dia berhenti sampai takat ni. Kita ambilkan faktor dia. Kita darabkan 2 darab 2 jadi 4. So 4 adalah faktor sepunya terbesar. Jadi kita ambil dalam soalan tadi 32 dinisbahkan kepada 24 dinisbahkan kepada 20. Bahagi ketiga-tiga nombor ni dengan 4, iaitu faktor sepunya terbesar dia tadi. Jadi bila kita dah bahagi, kita akan dapat 32 bahagi 4 kita akan dapat 8. 24 bahagi 4 kita akan dapat 6. Dan 20 bahagi 4 kita akan dapat 5. Jadi ini adalah nisbah termudah. Nisbah dalam bentuk termudah bagi nisbah 32, 24 dan 20.
Okey, itu untuk soalan B. Kemudian kita tengok contoh soalan C. Soalan C dia bagi dalam bentuk pecahan 3/5 dinisbahkan kepada 7/10. Okey, bila dia dapat macam ni, kita kena, kalau senang kita jadikan dia, ambil yang bawah ni kita samakan dia, iaitu darab berapa ni? Kalau 5 dengan 10, dia duduk dalam satu sifir. Yang mana 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 2. Okey, 5 darab 2. Jadi kita boleh darab 2 dekat 5 ni. Dan atas pun kena darab 2. Jadi 3 darab 2 kita akan dapat 6. 5 darab 2 kita akan dapat 10. Dinisbahkan kepada 7/10. Okey. Bila dia jadi macam ni, kita boleh ambil yang bawah ni, jadikan dia darab. Maksudnya kita buat macam ni. 6. Kita nak buang yang bawah ni, kita nak buang 10. Jadi bila nak buang 10, so kena darab 10. Jadi bila darab, dia akan dipotong. 10 dengan 10 kita boleh potong. Macam tu juga dengan 7/10. 7/10 darab dengan 10. Kita boleh potong. Jadi jawapan terakhir kita akan dapat 6 dinisbahkan kepada 7. Okey, ini jawapan dia. Macam tu. Okey, untuk soalan D, dia bagi 0.04 dinisbahkan kepada 0.12 dinisbahkan kepada 0.56. Yang mana kita boleh nampak dekat sini, ketiga-tiga nombor ni dia duduk dekat belakang titik perpuluhan dengan bilangan nombor yang sama, iaitu 2 nombor di belakang titik perpuluhan. Bila 2 nombor di belakang titik perpuluhan, maksud dia adalah dalam unit ratus. Dalam unit ratus, 100. Bila duduk belakang titik perpuluhan, ada 2 nombor, maksud dia adalah rumah ratus. Jadi kita boleh tukar perpuluhan ni kepada pecahan yang mana kita jadikan dia per 100. Jadi 0.04 maksud dia 4/100 dinisbahkan kepada 12. 0.12 jadi 12/100 dinisbahkan kepada 0.56 akan jadi 56/100. Okey, bila dah dapat ketiga-tiga nombor ni dan bawah dia ketiga-tiga dia sama, jadi kita boleh darab, iaitu 4/100. Nak buang yang per 100 ni, darab dengan nombor per dia tu, iaitu 100. Jadi 4/100 darab 100, kita boleh potong. Lepas tu 12/100 kita darabkan dengan 100 juga, kita boleh potong. 56/100 kita boleh potong. Darab 100. Potong. So kita akan dapat 4 dinisbahkan kepada 12 dinisbahkan kepada 56. Jadi adakah 4 nisbah 12 nisbah 56 ni adalah nilai terkecil? Belum lagi. Bila belum, kita kena guna faktor sepunya terbesar, iaitu kita ambil lah 4, 12 dan 56. Kita bahagikan dengan berapa? Okey, 4, 12 dan 56 ni ketiga-tiga nombor adalah nombor genap. Jadi kita boleh bahagikan ketiga-tiga nombor ni secara serentak dengan 2. Sebab nombor genap kita boleh bahagi terus dengan 2. Jadi 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Dan 56 bahagi 2 kita akan dapat 28. Okey, jadi 28, 2, 6 dan 28 ni pun nombor genap. Jadi kita boleh terus bahagi dengan 2 lagi, iaitu 2 bahagi 2 kita akan dapat 1, 6 bahagi 2 kita akan dapat 3, 28 bahagi 2 kita akan dapat 14. Okey, 28 bahagi 2 kita akan dapat 14. Jadi 1, 3 dan 14 kita tak boleh bahagi ketiga-tiga nombor ni dengan serentak. Jadi faktor sepunya terbesar kita ambil lah yang kita dah nombor yang kita bahagikan tadi tu, iaitu 2 darabkan dengan 2 dia akan jadi 4. So faktor sepunya terbesar bagi 4, 12 dan 56 ialah 4. So kita bahagikan 4 nisbah 12 nisbah 56 ni dengan 4. Okey, macam tu.
So, bila bahagi 4 bahagi 4 kita akan dapat 1. 12 bahagi 4 kita akan dapat 3. 56 bahagi 4 kita akan dapat 14. Jadi, nisbah terkecil, nisbah dalam bentuk termudah bagi 4, 12 dan 56 ialah 1, nisbah 3, nisbah 14. Okey, macam tu lah macam mana kita nak cari nisbah bagi dalam nisbah dalam bentuk termudah.